ilmu yang benar, kenapa takut? Biarlah dirakam supaya dapat didengar oleh seluruh dunia. Jikalau tak betul apa yang kita ajar ni, tunjukkanlah mana yang benar. Kita sedang mencari. Saya juga sedang belajar ni. Sedang menanya tuan-tuan sekalian pada pendengar, mana sebetulnya hakikat solat? Terutamanya adalah hukum qalbi. Kita sampai ke berapa tadi? Keempat, iaitu ihram. Rata-rata kita hanya tahu ihram itu kain pergi haji. Itu sajalah kain ihram. Sebetulnya anda dikasihi, itu bahasa Arab. Bahasa kita kata apa? Ihram artinya bungkus. Bungkus. Ihram arti apa? Bungkus. Jadi kita nak bersolat, nak jumpa Allah, nak bungkus apa? Nak bungkus nasi lemak. Barang siapa nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, kena bungkus dulu. Dia kerana betul jawapan itu, saya perbenarkanlah. Sebab dah betul jawapan. Dia kata apa? Bungkus keberadaan diri. Betul. Maka saya akan jawab pada pendengar beriman sekalian, kerana dah ada orang yang membenarkan. Sebab saya nak tumpang belajar. Tapi dia kerana ada jawapan yang dah betul, maka saya perbetulkanlah lagi. Benar. Barang siapa nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, bungkuskan diri yang zahir ini. Jangan kamu lihat keberadaan diri yang zahir ini. Macam mana tidak nak terlihat diri yang zahir? Seumpamanya kita berdiri solat. Seumpamanya kita berdiri. Siapa menggerakkan kita berdiri? Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hanya menguji kita semua. Istimewa. Baik. Siapa mendirikan kita bersolat? Ada tak kaki boleh berdiri sendiri? Tak boleh. Orang mati ada kaki tidak? Ada. Orang mati ada kaki tidak? Ada. Boleh tak kaki orang mati berdiri? Ada. Makanya kita boleh tak berdiri sendiri? Tak boleh. Siapa yang berdiri solat? Allah. Allah tak perlu berdiri. Allah tak perlu solat. Kaki tak boleh berdiri. Allah tak perlu berdiri. Siapa yang berdiri solat? Itu maka kena belajar. Bungkuskan dirimu. Ta'aruf. Bungkuskan keberadaan dirimu. Tapi nak bungkus apa? Jangan sampai terlihat adanya diri. Contohnya, jikalau ada kaki sekalipun, boleh tak kaki berdiri? Orang mati ada kaki tidak? Ada. Boleh tak kaki orang mati berdiri? Tak boleh. Siapa yang berdiri? Di sini persoalannya. Ada mata tak kita ni? Orang mati ada mata tak? Ada. Kenapa mata orang mati tak boleh melihat? Sebab yang melihat bukan mata. Ni ada mata kan? Orang mati ada mata tak? Boleh tak mata orang mati melihat? Kan dia ada mata. Itu maknanya mata tak boleh melihat. Kaki tak boleh berdiri. Tangan tak boleh bertakbir. Mulut tak boleh bercakap. Habis siapa yang bersolat? Hantu. Benar, hati kolbu. Mana hati kolbu? Ya, ini daging. Jadi anda dikasih sekalian, dia kena betul ayanda kita ceritakan, ta'aruf itu artinya bungkus-bungkus apa? Bungkus diri yang zahir. Jangan sampai terlihat kita yang berdiri. Oh, ini kita, aku yang taat, aku yang alim. Siapa bagi taat? Siapa bagi alim? Kenapa kamu mengaku kamu yang alim? Bungkus yang itu. Bungkuskan keberadaan diri kita. Nak kata kita berdiri lama, boleh tak kita berdiri lama kalau Allah tak bagi? Tak boleh. Siapa yang berdiri lama? Kita kata kita yang baca surah panjang,
Boleh tak kita berkalam? Tak boleh. Siapa yang berkalam dalam solat? Abangnya. Nak kata Allah solat, Allah tak perlu solat. Dia sudah Allah. Nak kata kita tak berdaya upaya. Siapa yang bersolat? Ini yang kita nak belajar. Kita semua mengaku, aku bersolat. Bermakna tuan-tuan sudah meninggalkan hukum qalbi yang keempat, iaitu ihram. Ihram dia suruh bungkus. Bungkus keberadaan diri. Bungkus. Buang. Tutup. Aku yang taat. Aku yang alim. Bungkus yang itu. Bukan engkau yang berdiri itu. Tak boleh berdiri kaki engkau. Kerana berdiri bukan kaki. Orang mati ada kaki tidak? Kenapa kaki orang mati tak boleh berdiri? Artinya berdiri bukan dengan kaki. Kalau kudung sekalipun tetap kamu berdiri. Ini orang mengajar hakikat. Patah pinggang sekalipun tetap kamu berdiri. Orang hakikat, orang makrifat tak pernah mengubah syariat. Malahan orang syariat lah yang selalu banyak mengubah syariat. Dengar apa saya kata para pendengar budiman sekalian. Orang makrifat tak pernah mengubah syariat. Melainkan orang syariat lah mengubah syariat. Contohnya, orang hakikat, sekalipun kamu tidak ada kaki, tetap kamu kena berdiri. Kalau sekalipun kamu tidak ada tangan, tetap kamu kena takbir. Tapi orang syariat tidak. Jika tak ada kaki, duduk, dia kata. Kan mengubah syariat. Kalau tak ada duduk, baring. Tengok. Sebetulnya orang hakikat tak pernah mengubah syariat. Melainkan orang syariat lah yang selalu mengubah syariat. Tak boleh fardu kasar, jamak, qada. Tapi orang makrifat bersolat pasti wajib mendirikan solat. Tidak boleh diundur-undur, tak boleh dianjak-anjak. Patah pinggang sekalipun wajib kena berdiri. Kudung tangan sekalipun wajib kena bertakbir. Bisu sekalipun wajib kamu kena kauli. Ini yang dikatakan hakikat. Nak berdiri macam mana? Kan saya dah bagi tahu. Berdiri bukan dengan kaki. Orang mati dah kaki tidak? Kenapa kaki orang mati tak boleh berdiri? Artinya di sini yang berdiri bukan kaki. Siapa yang berdiri? Ini yang dikatakan hukum ta'aruf. Apa nama hukum? Ihram. Bungkus. Jangan kamu lihat keberadaan dirimu. Jangan kamu lihat yang berdiri itu kaki. Kaki tak boleh berdiri. Siapa yang berdiri? Ini makanya tuan-tuan kena belajar ilmu hakikat. Apabila saya cerita, tuan-tuan kata sesat. Sebetulnya yang sesat itu syariat. Mengubah hukum Allah. Tak boleh berdiri, duduk, dia kata. Tak boleh duduk, baring. Tapi kalau ilmu hakikat, kalau Allah kata berdiri, berdirilah sekalipun kamu patah pinggang. Sekalipun kamu lumpuh, tetap kamu boleh berdiri. Ini ilmu hakikat. Berdiri macam mana? Ini yang masalahnya. Kita tak tahu nak berdiri dengan hukum qalbi. Hanya berdiri kaki. Berdiri kaki. Itu syariat. Budak pun boleh buat. Nak belajar syariat ke belajar hakikat? Jawab. Nak belajar syariat ke belajar hakikat? Ini ilmu hakikat. Asal sebut je sesat. Asal mengajar je salah. Mana yang betul ni? Mana yang benar ni? Asal berdiri kaki. Asal takbir tangan. Orang hakikat makrifat anda dikasih sekalian pada pendengar yang budiman. Tidak sekali-kali mengajar sunnah yang baru. Berdirilah sekalipun kamu kudung kaki. Ini baru hakikat. Baik, hukum qalbi yang kelima. Ingat, saya lanjutkan sikit lagi kerana ayanda kita ni telah memberi jawapan yang betul. Jadi saya perbetulkan.
ihram ini artinya apa? Bungkus. Ulang lagi sekali ya. Bungkus artinya apa? Tutup, kunci, ya. Seperti orang bungkus orang mati tu. Daripada ekor, kepala ke kaki semuanya bungkus kan? Tak nampak. Jangan terlihat keberadaan diri. Jangan sangka yang berdiri tu kaki. Jangan sangka yang membaca surah tu mulut. Jangan ingat yang bertakbir tu tangan. Tak boleh tangan kamu mengangkat. Tak boleh kaki kamu berdiri. Tak boleh mulut kamu baca Quran. Sebagaimana orang mati bukan? Boleh baca. Mulut ada bukan? Artinya yang baca bukan mulut, berdiri bukan kaki, bertakbir bukan tangan. Tapi tetap kamu kena berdiri. Tetap kena bertakbir, tetap kena berkalam. Macam mana? Itu maka gagal lagi sekali. Tadi dah betul dah sikit, dah kembali gagal balik. Itu makanya kena dengar saya berceramah ini, kena dengar saya bercakap ini. Manis jangan terus ditelan, pahit jangan terus dibuang. Jangan cepat melatah, jangan cepat menghukum orang jika kalau tak belajar. Ini guru kaji hayat, guru biologi, mengajinya tumbuh-tumbuhan, nak menghukum orang yang berilmu falak, berilmu bintang. Tak boleh sebegitu. Ingat para pendengar budiman sekalian, saya bukan mengadakan syariat baru, saya mendalami syariat yang sedia ada. Umpamanya sungai yang sedia ada, saya mendalaminya, mendasarinya. Tengoklah. Jikalau salah, mana yang betul? Bungkus artinya jangan sampai terlihat keberadaan diri. Baik, hukum qalbi yang keberapa? Kelima, iaitu apa? Mi'raj. Apa? Mi'raj. Barang siapa nak bersolat, hendaklah. Mi'raj artinya sampai. Mi'raj arti apa? Sampai. Barang siapa nak bersolat, dia mesti sampai. Kalau bersolat tak sampai, mana tuan-tuan telah meninggalkan hukumnya solat. Meninggalkan hukum qalbi. Bersolat mesti sampai. Sampai ke mana? Seumpamanya kita daripada Kelantan nak datang ke Kuala Lumpur, kena sampai tak Kuala Lumpur? Kalau setakat Kuala Lipis, orang panggil tak sampai. Kalau sampai, ya duduk di Kuala Lumpur. Daripada Kelantan, baru dikatakan sampai. Jadi anda sekalian bersolat, sampai ke mana? Ini yang dikatakan, apa tadi? Apa nama? Mi'raj. Hendaklah kamu solat sehingga sampai. Sampai ke mana? Tadi, ihram. Bungkus diri yang zahir. Mi'raj sampai ke mana? Sampai terlihat diri yang batin. Biarpun tak tanya, saya bagi tahulah sedikit. Ini semuanya gantung. Bila nak sampai? Ini saya buka. Ihram artinya bungkus diri yang zahir. Mi'raj artinya sampai ke mana? Sampai terlihat diri yang batin. Yang bersolat bukan kaki batin yang bersolat. Yang bertakbir bukan tangan batin yang bertakbir. Itu makanya tak ada kaki pun boleh bersolat, tak ada tangan pun boleh bersolat, bisu pun boleh bersolat. Kenapa? Yang bersolat itu bukan diri yang zahir. Itu dikatakan bungkus jadi apa? Ihram. Bungkus diri yang zahir. Jangan sampai terlihat diri yang zahir. Marilah kita sampai kepada Mi'raj. Sampai ke mana? Sampai terlihat diri yang batin. Diri batin itulah yang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Tangan tak pernah jumpa Allah. Mata tak pernah melihat Allah.
mulut apa lagi bohong yang kerjanya. Tetapi batin, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Allah bertanya kepada siapa? Allah bertanya kepada siapa? Apakah roh kau mengenal aku? Roh jawab apa? Qalu bala syahidna. Roh kata apa? Bahkan aku dah kenal engkau ya Allah. Bermakna siapa yang kenal Allah? Dialah yang Allahu Akbar. Anda pun tak, ni terlanjur dah bercakap ni. Sepatutnya saya sembunyikan lagi ni. Mi'raj ini sampai ke mana? Sampai terlihat diri yang batin. Diri batin itulah mengenal Allah. Diri batinlah yang ingat kepada Allah kerana dia pernah jumpa. Diri batinlah yang ingat kepada Allah kerana dia pernah jumpa Allah. Macam mana nak ingat diri yang batin ni? Sekejap lagi, habiskan dulu. Tangan pernah tak jumpa Allah, maka dia tak ingat kepada Allah. Mulut pernah tak jumpa Allah, maka mulut pun bohong je. Dia tak ingat, dia sebut Allah tapi dia sedang mendusta kerana dia tak pernah jumpa Allah. Akal pernah tak jumpa Allah, bohong menipu ya kerja dia kerana dia tak pernah jumpa Allah. Roh pernah tak jumpa Allah, maka dialah yang ingat kepada Allah, maka dialah menempati waktu, maka dialah yang ini. Itu makanya ayanda ceritalah di sini anda dikasih sekalian pada pendengar budiman. Diri sebenar-benar dirimu itu, rohlah diri sebenar-benar diri. Tulis. Kalau orang kata mengenal diri, rohlah diri sebenar-benar diri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu fasadal jasad. Barang siapa mengenal diri, kenalah Allah. Barang siapa mengenal Allah, binasalah jasad. Barang siapa mengenal diri, man arafa nafsahu. Barang siapa mengenal diri, bukan diri yang ini. Ini bukan diri, ini tubuh, ini jasad, ini badan, ini anggota, ini darah daging. Yang dimaksudkan man arafa nafsahu, barang siapa mengenal diri, artinya barang siapa mengenal diri yang batin, iaitu ruh. Barang siapa mengenal ruh, pasti mengenal Allah. Kenapa? Ruh kenal tak Allah? Kerana roh sudah mengenal Allah, sudah pasti dia sentiasa ingat kepada Allah. Sekalipun kamu koma, sekalipun kamu pengsan, sekalipun kamu tidur, dia tetap ingat kepada Allah. Tak perlu pakai akal untuk ingat kepada Allah. Tak perlu pakai mulut untuk ingat kepada Allah. Tak perlu ada kaki untuk ingat kepada Allah. Melainkan kamu semua akan sekaliannya mengenal akan diri sendiri, iaitu diri yang batin yang bernama ruh. Jadi Mi'raj sampai ke mana? Sampai kepada dirimu yang batin. Jadi kita ihram diri yang zahir, bungkus tutup diri yang zahir, bukan kaki kamu yang berdiri. Kaki siapa yang berdiri? Kaki batin yang berdiri. Kudung boleh sembahyang tak? Kudung sekalipun boleh sembahyang. Kenapa? Yang berdiri bukan kaki. Bisu boleh sembahyang tak? Kerana yang baca bukan mulut, yang baca itu roh. Tutup diri yang zahir. Bukan diri zahir kamu yang bersolat. Diri zahir tak boleh berdiri. Orang mati ada kaki tidak? Kenapa kaki orang mati tak boleh berdiri? Kerana yang berdiri bukan kaki. Tutup yang zahir sehingga Mi'raj sampai ke mana? Apabila kamu tutup diri yang zahir, maka akan terbukalah diri yang batin. Ini Mi'raj. Tapi sayangnya tuan-tuan tak kenal diri yang batin. Gagal ke lulus? Gagal. Jadi kita pindah pula hukum kolbiyah ke-6, iaitu apa? Munajat. Bersolat ini hendaklah sampai kepada tahap munajat. Munajat ni apa? Bukan berdoa macam ni. Munajat ini kalau kamu nak bersolat, dengar sini para pendengar budiman sekalian lagi dirahmati Allah. Bersolat
bukan sahaja dengan perbuatan zahir. Bersolat adalah zahir dan batin. Ya. Jadi apabila kita nak bersolat, hukum yang keenam iaitu apa? Munajat. Munajat ini artinya apa? Pandang memandang. Tilik menilik. Hendaklah kita solat sampai dapat pandang memandang, tilik menilik. Hendaklah kamu apa? Pandang memandang. Pandang siapa? Yang batin itu sudah tu, yang bersolat tu batin. Batin pandang siapa? Pandang Allah. Roh pernah tak mengenal Allah? Maka dia boleh memandang. Pandang memandang, tilik menilik, itu yang dikatakan yang menyembah itu adalah juga yang disembah. Yang disembah itu adalah juga yang menyembah. Yang ditilik itu adalah juga yang menilik. Yang menilik itulah juga yang ditilik. Kenapa? Sudah pandang memandang. Baik, muslim-muslimat, pada pendengar budiman sekalian, selepas pada ini tuan-tuan masuk ke bilik masing-masing, lihatlah cermin. Lihat apa? Dengar cakap saya ini. Kalau barang siapa nak menghayati ilmu hakikat makrifat, kena patuh kepada arahan, saranan kepada guru-guru kita supaya ilmu itu meresap ke dalam jantung kalbu. Selepas pada ini, pergi masuk bilik masing-masing, lihat cermin. Ini cara saya nak mengajar apa erti munajat. Artinya pandang memandang. Kita bersolat mesti sampai ke tahap munajat. Berdiri depan cermin. Kita di luar ini. Siapa yang gambar dalam cermin itu? Jawab. Ada pokok kayu. Ada nampak gambar lembu. Gambar siapa nampak? Siapa pandang siapa itu? Siapa pandang siapa itu? Inilah. Kita bersolat ini biar sampai ke tahap munajat, pandang memandang. Roh pandang siapa itu? Kita bersolat biarlah pandang memandang. Yang dipandang itu adalah juga yang memandang. Yang memandang itu adalah juga yang dipandang. Sudah tidak ada engkau, sudah tidak ada aku. Leburlah besi ke dalam api. Leburlah garam ke dalam lautan. La maujud bil haqqi illallah. Tak ada lagi dalam dunia ini melainkan ahad, 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 ahad. Yang dipandang itu engkau ya Allah. Yang memandang ini juga tidak lain daripada engkau ya Allah. Tapi ingat, setelah kita lebur diri kita, kalau masih ada kamu memelihara diri, kamu tidak akan dapat melihat Allah. Itu dia kata al-mutu qabla anta mautu. Barang siapa nak mengenal diri, mengenal Allah, al-mutu qabla anta mautu, kata Rasulullah. Matikan diri kamu sebelum kamu mati. Macam mana nak matikan? Bukan potong tangan, potong leher. Macam mana nak mati? Mata boleh melihat tidak? Tak boleh. Siapa yang melihat? Basar. Telinga boleh dengar tak? Yang mendengar apa? Sama. Basar sifat siapa? Basar sifat siapa? Boleh tak sifat Allah melihat Allah? Di sini. Para pendengar yang budiman, yang dikatakan pandang memandang, bukan mata ini yang melihat Allah. Yang melihat itu basar. Mata buta. Mata sifat apa? Sifatnya buta. Siapa sifat melihat? Basar itu sifat Allah. Maka basarlah yang melihat Allah. Diri dah tak ada. Ini cara orang bersolat sampai ke tahap mi'raj, sampai ke tahap munajat, pandang memandang. Kita bersolat sehingga sampai memandang Allah. Macam mana kita nak memandang Allah?
jangan sampai bawa mata. Jikalau kita bawa mata, takkan nampak Allah. Kerana mata bersifat buta. Kan saya suruh bungkus mata tadi, bukan? Betul tak tadi suruh bungkus diri yang zahir? Jangan terlihat adanya diri. Jangan bawa mata, jangan bawa telinga. Telinga takkan sampai jumpa Allah. Mata takkan sampai jumpa Allah. Itu dikatakan bungkus. Bawa diri yang batin. Bawa diri yang batin. Diri yang batin inilah pasport. Diri yang zahir inilah duit. Dah cerita dah tadi. Tadi nak tutup, ingat kan? Saya dah buka balik. Iaitu apa tadi? Ta'aruf. Tentukan mana sunat, mana wajib. Yang sunat itu jasadmu, yang wajib itu diri batin. Apa tadi? Ta'aruf. Apa ta'aruf? Tentukan mana sunat, mana wajib. Untuk kita bersolat, berjumpa Allah, ta'aruf. Tentukan mana sunat, mana wajib. Yang sunat itu jasadmu, yang zahir, yang wajib diri yang batin. Yang diri zahir ini duit, yang diri batin itu pasport. Tak ada kaki boleh bersolat tidak? Tak ada tangan boleh bersolat tidak? Boleh. Diri yang zahir itu duit, diri yang batin itu pasport. Jadi kalau nak bersolat berjumpa Allah, kena bawa diri yang batin yang bernama roh. Roh pernah kenal Allah tak? Makanya dia pernah kenal Allah. Dia akan melihat Allah. Ini dia dikatakan pandang memandang, munajat. Tidak ada engkau dan tidak ada aku, ya Allah. Mata aku sudah kuleburkan. Mata aku bersifat buta. Takkan boleh mata melihatmu. Melainkan siapa yang boleh melihatmu? Basarmu. Maka engkau lah melihat diri engkau sendiri. Barulah sampai yang ketujuh, iaitu tabdi. Apa arti tabdi? Artinya jitu, bulat, kukuh, kemas, tidak akan bergoncang lagi. Melainkan ahad, 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 ahad. Itulah ananda, para pendengar budiman sekalian, jangan mudah tuduh ilmu makrifat ini sesat. Jangan tuduh ilmu makrifat ini salah. Tak ada pun saya mengajar sunnah yang baru. Dalam sepanjang saya ceramah ini, ada tak saya buat sunnah yang baru? Ada tak saya buat sungai yang baru? Saya tidak pernah membuat sungai yang baru. Malahan saya mendalami sungai yang sedia ada. Itu muslim-muslimat, pada pendengar ibu diman sekalian, cukuplah. Biarpun sekadar sebentar, tetapi amat bermakna. Saya mohon ampun dan maaf kepada para ulama. Saya tidak berniat untuk merendah-rendahkan orang fiqh, kerana saya juga asalnya fiqh. Saya tidak pernah nak merendahkan orang syariat, kerana saya juga dulu syariat. Tetapi ilmu kita ni ada 4 tingkatan. Syariat, tarikat, hakikat, makrifat. Selama mana kita nak duduk di tangga syariat? Mana 3 tingkatan lagi? Sebelum saya berundur diri, dengar sini para pendengar budiman sekalian. Syariat umpamanya sebuah kapal yang terdampar di tepi pantai. Kapal yang indah, penuh dengan muatan, dengan awak-awaknya yang baru, enjinnya. Ini ilmu syariat. Syariat ini artinya peraturan. Ulama yang tahu hukum. Hukum itu haram, hukum ini haram, itu sah, ini batal. Itu dipanggilkan ilmu syariat. Jadi barang siapa ulama yang tahu hukum itu, hukum ini, itu baru tahap syariat. Ini haram, ini sah, ini batal, ini kalau pergi ini 27 kali ganda, kalau sembahyang sini 1000 kali ganda, sembahyang, itu orang syariat. Baik. Mana yang dikatakan orang hakikat? Orang tarikat. Selepas syariat ada
Torikat. Baik. Orang yang pada tahap torikat ini, orang yang umpamanya bahtera yang berlayar di permukaan lautan. Orang torikat ini umpamanya bahtera berlayar di permukaan lautan. Berlega-lega di permukaan lautan. Ada berjumpa ombak, ada berjumpa gelombang, ada rosaknya enjin, ada putus bekalan, ya, patahnya sauh, bermacam-macam. Susah orang tarikat ini. Apa itu orang tarikat? Orang yang banyak mengerjakan solat, mengerjakan puasa, mengerjakan zikir, ya, sembahyang ikut waktu, pakai pun ikut apa nama, itu orang tarikat. Pakai celak lah, orang lelaki pakai celak lah, pakai sugi lah, ya, pakai seluar yang senting sebelah lah, ala-ala Taliban lah, itu dikatakan orang tarikat. Barang siapa nak tahu orang tarikat, tengok yang kalau pakai seluar tinggi sebelah yang lipat-lipat, ya, yang bawa sugi, yang lelaki pakai celak, yang bawa buah tasbih, yang sembahyang malam, yang puasa Senin Khamis, ya, yang mengaji, itu orang tarikat. Ya, kena faham itu, kena mengaji, kena tahu. Ya. Ya, pakai tudung ni, tidur pun pakai tudung. Mandi pun pakai tudung mungkin. Itu orang tarikat. Umpamanya kapal berlayar di tengah lautan. Susah, penat, letih. Batal ambil sembahyang, batal ambil sembahyang, sentuh bini pun batal, kentut pun batal. Jadi selalu dia ni orang tarikat. Kemana-mana pun pakai serban, pakai songkok. Ya, itu orang tarikat. Buat tasbih besar-besar pada lutut. Pakut ini apa, itu orang tarikat. Kena faham supaya kita tahu ini tarikat, ini syariat. Kalau orang bercakap ini haram, ini salah, ini sesat, ini itu orang syariat. Dia tahu hukum je, sesat, salah. 27 kali, 1000 kali. Ini syurga, ini neraka, itu orang syariat. Dia tahu semua undang-undang. Orang tarikat pula orang yang banyak mengerjakan, menjalani hukum, ya, ikut perintah sunnah dan Al-Quran dengan banyak. Itu orang tarikat. Ya, kita belayar ni nak mencari mutiara. Bahtera belayar nak cari apa? Cari mutiara. Ya. Jadi kalau kita tengok orang sembahyang banyak, Senin Khamis puasa, itu orang tengah belayar. Letih. Semalam bangun, malam tahajud. Dia ingat siang tak ada Allah, malam je ada Allah. Wah, bangun malam, siang mengantuk pergi kerja. Ini, kan? Ini orang yang tarikat. Amal yang baik, bagus, ikut. Tujuan nak belayar ke nak cari mutiara? Jawab. Nak belayar ke cari mutiara? Tadi baru belayar. Yang baca Quran saka, yang puasa saka, itu baru pelayaran di tengah lautan. Jumpa tak mutiara? Belum. Itu makanya kita jangan sangka, tengok setiap saat pergi masjid jalan kaki, kereta ada, jalan kaki dapat banyak pahala kononnya. Itu orang tarikat. Suginya, celaknya, seluarnya, elok-elok pergi lipat sebelah nak tunjuknya Islamik kononnya. Baju Melayu tak bagus, baju Pakistan. Minta maaf ini, saya bukan menuding jari kepada siapa-siapa. Nak cerita tahap orang. Kalau tuan nak mengaji, kena tahu tahap. Baik. Ilmu hakikat artinya orang terjun ke dalam lautan. Belum lagi jumpa mutiara, terjun mencari mutiara. Kalau seorang nelayan yang terjun ke dalam lautan, ada tak dia bawa tong gas, dapur, beras, anak isteri dalam laut? Ada tak? Perahu-perahu kapal, ada tak sekali-sekali dia bawa ke dasar lautan? Itu makanya orang hakikat, bersolat, beramal, tak nampak. Orang tarikat tadi kan sebesar bakul dia punya serban. Ini saya pendek.
dia sampai ke lutut panjangnya, alimnya. Itu orang tarikat. Orang tarikat artinya kapal berlayar di permukaan lautan, bermacam-macam. Tapi orang hakikat umpamanya terjun ke dalam lautan mencari mutiara. Orang terjun ke dalam lautan ini, ada tak dia bawa dapur? Bawa anak isteri? Bawa kapal yang indah masuk dalam lautan? Ada tak? Itu makanya orang hakikat beramal, orang tak tahu pun. Pakai macam ni lah. Biasa je pakai. Ayanda lain, ayanda ada ini kan. Anda tak ada kan. Ini jahil semua ni. Orang hakikat anda tak tahu pun dia beramal. Contohnya, Rasulullah kata, ini menjadi penghulunya syurga. Terkejut para sahabat. Sedangkan aku 4 orang sahabat ini apa yang tak gadai? Perang bersama, lapar bersama. Tiba-tiba dia jadi penghulu syurga. Apakah tingginya ilmu orang ni? Jadi sahabat ikut pergi ke rumah. Ingat tak cerita tu? Tengok sembahyang, aku yang lebih. Tengok puasa, kita yang lebih. Tengok buat tasbih, kita yang besar. Apa yang sebab kamu ni? Tengok. Itu makanya orang tarikat dengan orang hakikat lain. Orang tarikat dengan tasbihnya. Orang tarikat dia bilang Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. 97 kali ada 3 lagi subhanallah. Terlebih 1. Dia bukan ingat kepada Allah. Orang tarikat ini dia bilang buat tasbih. Orang hakikat ingat kepada Allah, tak perlu pakai buat tasbih. Tak perlu pada bilangan, tak perlu pada jumlah 80,000 sampai tak boleh tidur. Ingat kepada Allah tak perlu pakai buat tasbih. Allah bukan buat tasbih. Allah bukan bilangan. Ini bezanya orang tarikat dengan orang hakikat. Orang hakikat ingat kepada Allah, dia tak perlu pakai buat tasbih. Zikir, apa arti zikir? Zikir arti ingat. Ingat kepada Allah perlu tak pakai buat tasbih? Tidur pun ingat pada Allah orang hakikat. Pengsan pun ingat pada Allah orang hakikat. Ini orang terjun ke dalam lautan. Dia tak bawa dah benda-benda ini. Dia dah tinggal dah. Celak-celak ni tak ada dah. Jubah-jubah tak ada dah. Sehingga orang tak tahu dia itu berilmu hakikat. Nelayan yang pergi cari mutiara, mula-mula dia dengan kapal bukan? Dah terjun ke dalam lautan, bawa lagi tak kapal? Ini orang hakikat tak nampak akan dia beribadah. Tak nampak dia alim. Orang sangka dia jahil. Macam tadi. 4 sahabat tak boleh jadi penghulu. Tiba-tiba orang jahil ni boleh penghulu. Dia ikut ke rumah, betul tidak? Tengok solat siapa lebih. Puasa siapa lebih. Apa sebab engkau jadi penghulu? Kerana yang 4 ni masih syariat, ini hakikat. Awak berlega-lega dengan bahtera kapal yang besar, dengan undang-undang cukup, tapi tak terjun ke dalam lautan, jumpa tak mutiara? Orang makrifat, orang yang memiliki mutiara, memiliki harta. Kita ada duit banyak dalam bank, ada tak kita war-warkan kepada orang ramai? Jawab. Ada. Aku ada duit, ada tak? Diam-diam je. Pakai pemburuk-buruk je. Begitu juga orang ilmu makrifat. Tak ada tulis ini. Tetapi dalam dadanya penuh dengan isi ilmu makrifat. Zahir tak boleh menggambarkan batin. Tetapi batin boleh menggambarkan sehingga ke zahir. Jadi pandang orang jangan pada zahirnya. Itu anda yang dikasih sekalian. Saya bukan bertujuan untuk mengeji siapa-siapa. Cuma ingin mengajar. Untuk kenal mana tahap syariat. Yang tahu saja undang-undang. Tahap hakikat, tarikat yang banyak buat ibadah. Ya, umpama kapal berlayar di permukaan lautan. Orang hakikat terjun ke dalam lautan. Dah terjun dalam lautan, dia tak bawa dah. Tong gas tak bawa dah. Dapur tak bawa.
tinggal segala-galanya, sehingga orang tak tahu dia itu ulama. Orang makrifat, orang memiliki mutiara. Lagilah tersimpan ilmunya, tak diketahui orang. Jadi itu saja Nanda dikasih sekalian. Sebelum saya mengundur diri, saya mohon ampun dan maaf kepada seluruh pendengar yang mendengar secara langsung ini. Saya bukan ulama, saya bukan ustaz, saya bukan guru, saya ilmuwan. Ya, saya pengkaji ilmu, saya filosofi. Ya, jadi jikalau saya salah, tolonglah masing-masing tunjukkan jalan yang benar. Kami ini semua sedang mencari-cari jalan yang benar. Karena saya tahu di Malaysia ini tak ada satu pun ilmu makrifat yang dikatakan benar, melainkan dengar makrifat sesat. Dengar saja makrifat salah. Jadi jikalau semua makrifat salah sesat, mana makrifat yang betul? Tunjukkanlah makrifat yang betul supaya saya tumpang belajar. Ini apabila saya berceramah, dia katakan sesat. Jadi sepanjang saya berceramah ini, apakah ada saya mengajar sunnah yang baru? Ada tak sunnah yang baru? Itu makanya Nanda, saya tidak pernah membuat sungai yang baru, aliran yang baru, melainkan saya mendalami sungai yang lama. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.